Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tambim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita sambung semula kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita telah pun sampai kepada suratu Asy-Syarh ataupun suratu Al-Insyirah yang juga disebut sebagai suratu Alam Nashrah, ayat pertama sehinggalah ayat yang ketiga. So pada hari ini insyaAllah kita sambung bermula daripada ayat 4 sehinggalah nanti ayat terakhir insya-Allah taala, iaitulah ayat 8. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Taala, sebelum kita membahaskan ayat-ayat Allah Taala ni, saya akan cuba bacakan semula surah Alam Nashrah ni daripada ayat pertama sehingga ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Sadaqallahul Azim. Baik, seperti mana kita telah bincangkan pada minggu lepas bahawa suratu Alam Nashrah ni berbicara tentang nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada ayat yang pertama Allah Ta'ala menjelaskan nikmat Allah itu kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam ialah Allah lapangkan dada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan bagimu dada Muhai Muhammad? Ya. Ini nikmat pertama yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nikmat ini sehinggakan Rasulullah mudah menerima dan menjalankan hukum hakam Allah Ta'ala, sama ada hukum syar'i maupun hukum qadri, takdir-takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun misalnya Rasulullah SAW menghadapi cabaran dakwah yang begitu luar biasa dahulu, tetapi oleh kerana Allah Ta'ala telah melapangkan dada Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah mudah melalui itu. Nikmat yang kedua Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Dan kami telah meringankan daripadamu bebanmu. Ya, maksudnya ni kata para ulama adalah dosa. Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa-dosa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Diampunkan dosa adalah satu nikmat yang sangat-sangat besar. Rasulullah SAW telah diampunkan Allah dosa baginda, kesilapan baginda yang telah lalu dan yang akan datang. Maka Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fath, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ila akhir surah, ya. So Allah Ta'ala mengurniakan nikmat yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sambung ayat yang keempat, ya. Pada ayat yang keempat ni Allah masih bercerita tentang nikmat yang Allah telah pun kurniakan kepada Rasulullah.
wa rafa'na laka dzikrak, yang berarti kami telah meninggikan bagimu sebutan namamu, ya. Allah Ta'ala meninggikan sebutan nama Rasulullah SAW. Ini satu nikmat yang luar biasa Allah Ta'ala kurniakan kepada Rasulullah. Nama Nabi kita alaihi salatu wasallam ditinggikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditinggikan dalam hal apakah dia? Sebenarnya ditinggikan dalam segala sesuatu. Dan ini kita tidak ragui. Kita semua boleh sama-sama terima. Misalnya, ketika mana dilaungkan azan. Azan zaman dulu, itu mesti naik ke menara masjid, tempat paling tinggi. Sebab zaman dulu belum ada mikrofon, ya. Dahulu belum ada mikrofon, seorang kalau nak pergi azan, dia kena naik ke atas bukit ataupun ke atas tempat yang tinggi. Kalau sekarang ni kita ada menara masjid, maka mesti naik ke sana. Dalam azan tu, terdapat satu ucapan yang meninggikan nama Rasulullah SAW. Manakah dia? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dilaungkan setiap waktu salat, di setiap masjid, di setiap surau, di seluruh ceruk rantau bumi ini. Maka setiap hari melalui azan ditinggikan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu nikmat yang luar biasa daripada Allah. Apabila ada orang yang ditinggikan Allah nama mereka, maka itu satu nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka. Kemudian Rasulullah SAW ditinggikan Allah nama baginda, misalnya dalam salat. Ketika mana kita salat, kita membaca tasyahud. Untuk salat yang 3 dan 4 rakaat, ada tasyahud pertama dan ada tasyahud kedua. Dalam tasyahud itu kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dekat situ kita ada sebut nama Nabi kita alaihi salatu wassalam. So nama Rasulullah ditinggikan dalam setiap salat orang beriman. Cuba kita bayangkan berapa ramai orang yang sembahyang tiap hari. Sangat banyak. So setiap orang yang salat dan ia membaca tasyahud, maka pada ketika itu ditinggikan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, bila lagi ditinggikan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'u dzikruhu 'inda kulli ibadah. Sebenarnya nama Rasulullah ditinggikan pada tiap-tiap ibadat yang kita lakukan. Setiap kali kita melakukan ibadat, itu sebenarnya kita sedang meninggikan nama Rasulullah. Mengapa begitu? Kerana kullu ibadatin marfu'in fiha dzikrur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana setiap amal ibadat yang diterima oleh Allah Ta'ala, sudah pasti dekat situ ada disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa begitu? Lianna kullu ibadatin la budda fihi min syartaini asasaini. Kerana bagi tiap-tiap ibadat itu ada 2 asas utama, ya. Ada 2 syarat utama supaya amalan kita diterima Allah. Yang pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Yang pertama, syarat supaya amalan itu diterima di sisi Allah, kita mesti lakukan dengan ikhlas. Amalan yang dilakukan tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini asas pertama. Asas yang kedua adalah mesti al-mutaba'ah. Mesti mengikut cara Rasulullah SAW. Ibadat kita hanya diterima Allah
apabila ibadat tu kita lakukan sesuai dengan petunjuk yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Setiap amal ibadat yang kita lakukan tu, di situ kita sedang meninggikan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Kerana cara kita beribadat tu ikut panduan yang Nabi buat. Orang haji ikut panduan Nabi, orang puasa ikut panduan Nabi, orang berzikir ikut panduan Nabi, orang berdoa ikut panduan Nabi. Ya, apapun yang kita buat mesti ikut panduan Nabi. Sebab kalau kita tak ikut panduan Nabi, Allah tak terima. Maka mengikuti Rasulullah itu adalah bukti cinta seseorang kepada Allah. Orang kata cinta itu mesti dibuktikan atau perlu kepada pembuktian. Apa bukti kita cinta kepada Allah? Mengikuti Rasulullah SAW. Itu syarat yang Allah Ta'ala buat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum." Kata Allah, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, maksudnya ikutilah Rasulullah. Artinya Allah Ta'ala menjadikan syarat mencintai Allah itu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta pada Allah, tetapi dia tidak mahu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mahu mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka boleh kita katakan cinta yang dia ucapkan tu adalah cinta palsu, cinta yang tak sesungguhnya. Sebab syarat mencintai Allah Ta'ala ialah mesti mengikuti Rasulullah SAW. So oleh kerana itulah, wa rafa'na laka dhikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu. Salah satu cara Allah Ta'ala meninggikan nama Rasulullah, setiap-tiap amal ibadat yang kita lakukan mestilah ia bergantung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam arti kita mesti lakukan sesuai dengan petunjuk daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So ini bahagian daripada Allah meninggikan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Allah Ta'ala tinggikan nama Rasulullah, ini satu nikmat yang luar biasa yang Allah Ta'ala beri, ya. Bahkan kalau kita lihat, sampailah ke hari ini nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu begitu tinggi, begitu dimuliakan, ya, begitu dimuliakan. Inilah salah satu nikmat yang luar biasa, ya. Kita dapat menyaksikan bahawa selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala nama-nama yang mulia. Misalnya daripada kalangan para ulama, ya, kalangan para imam-imam yang masya-Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala memuliakan nama mereka padahal mereka telah pun wafat. Misalnya kita melihat ada imam-imam mazhab, katakanlah Imam Abu Hanifah, katakanlah Imam Malik, katakanlah Imam Syafi'i, katakanlah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ada imam-imam daripada kalangan hadis pula, ada misalnya Al-Imam Al-Bukhari, ada Al-Imam Muslim, ada Al-Imam At-Tirmidhi, ada Al-Imam Abu Daud, ada Al-Imam Ibn Majah dan lain-lain. Mereka telah pun lama wafat, tetapi nama mereka masih lagi harum, masih lagi mulia, masih lagi sentiasa disebut orang. So ini pun sebenarnya adalah bahagian daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan. Moga-moga kita pun termasuk di kalangan orang-orang yang ditinggikan Allah namanya kerana kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Sebab ada orang kadang-kadang ditinggikan nama mereka kerana kejahatan yang mereka buat. Mereka dikenali orang, nama mereka masyhur, tetapi
bukan kerana kebaikan yang mereka buat, melainkan kerana keburukan, kejahatan yang mereka buat. So kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala tinggikan nama kita, Allah SWT muliakan nama kita kerana kebaikan-kebaikan yang pernah kita buat, ya. Baik, kita teruskan pada ayat yang berikutnya. Pada ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Allah Taala kata fa inna ma'al usri yusra, yang berarti oleh itu maka sesungguhnya tiap-tiap kesukaran itu disertai kemudahan, ya. Ini satu bisyaratun minallah. Ini adalah satu khabar gembira yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada semua umat Islam, bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran itu disertai dengan kemudahan. Selepas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan 3 perkara nikmat yang Allah kurniakan pada Rasulullah. Yang pertama, Allah lapangkan dada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang kedua, Allah Ta'ala telah mengampunkan dosa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala meninggikan nama Rasulullah SAW. Maka Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, seolah-olah Allah Ta'ala berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana aku telah lapangkan dadamu, aku telah ampunkan dosa-dosamu, dan aku telah tinggikan sebutan namamu, maka ketahuilah setiap-tiap kesulitan, setiap-tiap kesukaran yang kau hadapi pasti akan disertai kemudahan. Ayat ini diturunkan oleh Rasulullah, ayat ini diturunkan Allah Ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana Rasulullah menghadapi cabaran dakwah yang begitu luar biasa pada masa dahulu. Seperti sama-sama kita maklumi bahawa ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah, ya, cabaran dakwah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW begitu luar biasa. Ya, penentangan-penentangan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pada ketika itu kepada Rasulullah SAW begitu luar biasa. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai satu bisyarah, ya, sebagai satu khabar gembira yang Allah Ta'ala sampaikan kepada Rasulullah SAW bahawa bagi setiap kesukaran yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pastilah akan ada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, mari kita lihat lebih dalam lagi ayat Allah Subhanahu wa taala ni. Kalau kita perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala ni, ya, kalau betul-betul kita perhatikan ayat Allah Ta'ala ni, ya, kita lihat dulu ayat 5 dan ayat 6 ni kan hampir sama. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, ya, yang mana secara bahasa berarti sesungguhnya tiap-tiap kesukaran itu akan ada kemudahan atau disertai oleh kemudahan, ya. Jadi dekat sini Allah Ta'ala bagi bahawa setiap ada kesulitan ataupun kesukaran akan ada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala beri. Kalau kita perhatikan dari sisi bahasa, perkataan ni dia macam berulang, ya. Kata al-usr dekat situ berulang, kata yusr juga berulang. Para ulama kita mengatakan perkataan al-usr dekat situ dibuat dalam bentuk ismul ma'rifah. Mana tanda ismul ma'rifah dia ada alif lam, ya, ada alif lam mim. Manakala perkataan yusrun itu dibuat dalam bentuk ismun nakirah, ya, dibuat Allah Ta'ala dalam bentuk isim nakirah, ya.
iaitu yusrun. Ya. Para ulama mengatakan dari sisi bahasa, kaedah dia, apabila ada isim ma'rifah yang berulang, ya, maka ia menunjukkan perkara yang sama. Misalnya disebut 2 kali al-usr dekat sini, maka al-usr yang kedua itu adalah al-usr yang pertama, ya, benda yang sama diulang. Tetapi kalau isim nakirah diulang, ya, misalkan yusr pada ayat 5 dan yusr pada ayat yang 6 itu berulang, itu menunjukkan 2 perkara yang berbeza. Oleh kerana itulah para ulama mengatakan berdasarkan ayat 5 dan ayat 6 surah Al-Insyirah ni menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mengatakan fa inna ma'al usri yusra, ya, bagi tiap-tiap satu kesulitan itu, ya, bagi tiap-tiap satu kesulitan itu akan ada 2 kemudahan, ya, akan ada 2 kemudahan, bukan satu kemudahan, ya. Tiap-tiap satu kesulitan yang Allah Ta'ala takdirkan berlaku dalam hidup kita, maka akan ada 2 kemudahan. Mengapa dikatakan begitu? Kerana perkataan al-usr dekat sini itu dibuat dalam bentuk ismul ma'rifah. So, walaupun dia berulang, ia menunjukkan benda yang sama, kesulitan yang sama, kesukaran yang sama. Manakala perkataan al-yusran, Allah Ta'ala buat dalam bentuk ismul nakirah. Kaedah dia kalau berulang itu menunjukkan 2 hal yang berbeza. So, oleh kerana itulah para ulama mengatakan apabila tiap-tiap ada satu kesukaran, maka akan ada 2 kemudahan, ya. Masya Allah, kemudahan ni dapat betul-betul kita lihat, ya. Misalnya dalam hukum syarak. Dalam hukum syarak, kalau kita menghadapi kesukaran, pasti akan ada kemudahan. Pasti akan ada kemudahan. Kita lihat misalnya contoh solat. Orang yang sukar mendirikan solat dalam keadaan berdiri, maka akan ada kemudahan, boleh ia sembahyang dalam keadaan duduk ataupun boleh ia sembahyang dalam keadaan berbaring. Kalau misalkan duduk pun dia tak mampu, boleh untuk dia lakukan itu, ya, boleh untuk dia lakukan. Kemudian misalnya ada orang yang berpuasa, kemudian dia sakit ataupun dia bermusafir, maka akan ada kemudahan, boleh ia untuk tidak berpuasa, ya. Bahkan dalam perkara yang diharamkan sekalipun, kalau seseorang sudah berada dalam kesulitan, dalam kesukaran, maka ia boleh melakukannya dan tidak dianggap berdosa. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya, Allah Ta'ala sebut innama harrama alaikumul maytata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih, ya, faman iturra ghaira baghi wala 'adin fala ithma alaih. Kata Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan bangkai, darah, daging khinzir dan juga haiwan yang disembelih untuk berhala-berhala, bukan disembelih untuk Allah Ta'ala. Itu diharamkan. Tapi apa kata Allah? فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Siapa-siapa yang berada dalam kesukaran, ya, dan ia tidaklah tidaklah melampaui batas, ya, maka tidak mengapa bagi dia, tidak berdosa, boleh ia makan, boleh. Dia tidak berlebih-lebih dalam memakannya, tidak melampaui batas, sekadar untuk terus tetap bertahan hidup, boleh. Ini hukum syarak. Setiap ada kesulitan, pasti akan ada kemudahan. Kerana kehendak Allah sebenarnya menginginkan kemudahan pada kita, bukan menginginkan kesulitan. Ini Allah Ta'ala sebut dengan jelas dalam Al-Quranul Karim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan pada kita dan Allah tidak menghendaki kesukaran. Perkara yang sama disampaikan oleh Rasulullah, ad-dinu yusrun
Agama ni adalah agama yang mudah, kata Nabi SAW. Maka oleh kerana itulah Rasulullah melarang daripada mempersukar agama ini. Jangan buat sukar, buat mudah. Agama ni adalah agama yang mudah. Itu terhadap hukum syarak. Selain terhadap hukum syarak ada kemudahan, terhadap takdir Allah pun pasti akan sentiasa akan ada kemudahan. Setiap kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita, yang telah ditakdirkan Allah berlaku dalam hidup kita, pasti akan ada kemudahan. Bahkan satu kesukaran, satu kesulitan yang kita hadapi, Allah akan beri 2 kemudahan pada kita. Oleh kerana itu, jangan pernah berputus asa. Jangan pernah berputus asa. Pasti akan sentiasa Allah Ta'ala beri kemudahan. Misalnya ada orang yang fakir, kadang-kadang Allah Ta'ala mudahkan mereka dengan dikayakan Allah. Allah bagi rezeki, Allah bagi harta. Orang yang sakit dimudahkan Allah Ta'ala dengan kesihatan. Kadang-kadang tidak begitu. Kadang-kadang kemudahan itu Allah Ta'ala bagi dalam bentuk yang lain. Misalnya, ada seseorang ditimpa musibah. Ada orang yang ditimpa musibah. Musibah itu adalah kesulitan, kesukaran dalam hidup kita. Allah Ta'ala bagi dia kemudahan dengan cara apa? Allah memberikan kesabaran yang kuat dalam hati dia. Sehingga kan dia mudah. Dia rasa mudah. Dia kadang-kadang orang dapat musibah ni tak sama. Ada orang dapat musibah kecil, tapi dia rasa besar sungguh musibah tu. Sebaliknya, ada orang dapat musibah besar, tapi dia rasa kecil je tu. Mengapa? Allah Ta'ala telah beri ia kemudahan. Sehingga kan dia rasa, dia kuat, dia sabar. Musibah yang besar tu akhirnya dia pandang satu musibah yang kecil. Orang kadang-kadang yang tidak mendapatkan kemudahan daripada Allah Ta'ala, musibah yang kecil, dia pandang itu sebagai musibah yang besar. Sehingga kan memberikan impak yang negatif terhadap diri dia. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ayat 5 dan ayat 6 ni adalah satu bisyarah daripada Allah. Satu khabar gembira daripada Allah. Bahawa setiap-tiap ada kesulitan, sama ada dalam hukum hakam syarak ataupun dalam ketetapan-ketetapan takdir Allah dalam hidup kita ni, maka pasti akan sentiasa ada kemudahan. Bahkan kalau kita perhatikan secara bahasa ayat Allah Ta'ala ni, Allah menggunakan perkataan ma'a yang menunjukkan betapa dekat jarak kesulitan dan kemudahan itu. Maka para ulama mengatakan, semakin dahsyat kesukaran itu, semakin dahsyat kesulitan itu, maka semakin dekatlah kita kepada kemudahan. Jadi apabila kita sudah mencapai kemuncak kesusahan itu, percayalah, itu berarti kita semakin dekat kepada kemudahan itu. Sampai ada ungkapan mengatakan, andai kata kesukaran itu masuk ke dalam lubang semut, pasti kemudahan itu akan datang mengejarnya ke lubang semut itu. Ya. Maka ada ungkapan syair yang dibuat para ulama kita tentang surah tu Alam Nashrah ni. Idza ishtaddat bikal balwa fafakkir fi alam nashrah fa'usran baina yusraini idza fakkartahu tafrah. Apabila berat ujian yang engkau hadapi, apabila berat dugaan hidup yang engkau hadapi, fafakkir fi alam nashrah, maka cubalah renungkan surah tu Alam Nashrah. Apa yang perlu kita renungkan dekat situ? Fa'usran baina yusraini, Allah berjanji bahawa satu kesulitan akan dibalas Allah dengan 2 kemudahan. Renungkan ayat Allah Ta'ala. Idza fakkartahu tafrah. Kalau itu kamu renungkan, kamu akan bahagia. Kesedihanmu akan hilang. Kekecewaanmu akan hilang. Rasa sakitmu insya-Allah akan hilang. Ya.
Jadi apabila kita menghadapi kesukaran, kesulitan, jangan berputus asa. La tayasu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah. Ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa daripada rahmat Allah. Tiap-tiap kesukaran, tiap-tiap kesulitan, pastilah akan ada kemudahan yang Allah SWT akan beri. Baik, kita teruskan ayat yang berikutnya, ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبَ. Kemudian apabila engkau telah selesai daripada sesuatu amal saleh, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal saleh yang lainnya. Ayat ni menunjukkan pada kita, kata para ulama, bahawa Allah Ta'ala menggalakkan kita supaya betul-betul memanfaatkan waktu masa yang kita ada untuk bekerja mencari redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ni ditafsirkan para ulama kita dengan beberapa pentafsiran yang mana sebenarnya semuanya boleh kita terima. Ada ulama mentafsirkan fa-idza faraghta fansab. Apabila engkau selesai fansab, maka bersungguh-sungguhlah engkau berusaha mengerjakan amal yang lain. Setengah ulama mentafsirkan apabila engkau selesai daripada urusan duniamu, maka sibukkanlah kemudian dirimu dengan urusan-urusan akhirat. Ya. Apabila engkau telah selesai daripada urusan duniamu, maka bersungguh-sungguhlah, bekerja keraslah pula untuk urusan akhirat. Perlu ada keseimbangan dunia dan akhirat. Maka dalam Al-Quranul Karim misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Allah Ta'ala kata, hai orang-orang yang beriman, apabila engkau diseru untuk datang mengerjakan salat Jumaat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu untuk memenuhi panggilan Allah itu, termasuk untuk mendengar khutbah pada hari Jumaat. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Tinggalkanlah jual beli. Tapi kemudian Allah Ta'ala kata, kalau kamu selesai daripada salat, فَإِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Kalau kamu dah selesai daripada mengerjakan salat Jumaat, maka pergilah kamu pergi semula mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksud pertama dijelaskan para ulama, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبَ, iaitulah apabila engkau telah selesai daripada mengerjakan amal-amal duniamu, maka segeralah melakukan amal-amal akhiratmu sebagai tanda syukurmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian ada ulama yang lain menjelaskan fa-idza faraghta fansab, maksudnya apabila engkau selesai daripada melakukan satu amal saleh, maka bersungguh-sungguhlah untuk mengerjakan amal saleh yang lainnya, ya. Jadi jangan sekadar kita melakukan satu amal soleh kemudian kita berhenti. Contohnya disebutkan para ulama seperti mana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, fa idza faraghta, kata beliau, apabila engkau selesai daripada salat, fansab. Fansab dekat situ maksudnya, kata beliau, bersungguh-sungguhlah kamu untuk berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya salat kamu itu diterima oleh Allah. Jadi maksudnya apabila selesai daripada satu amal soleh, lakukanlah amal soleh yang lainnya, ya. Lakukanlah amal soleh yang lainnya, ya. Jadi ini artinya kita perlu untuk terus menyibukkan diri kita dengan melakukan amal-amal soleh untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuklah di antara amal soleh itu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita selesai daripada mengerjakan salat seperti salat, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ayat 7 ni
Ditafsirkan para ulama dengan beberapa pentafsiran. Secara amnya ada dua. Yang pertama, apabila engkau selesai daripada urusan duniamu, maka sibukkanlah dirimu dengan urusan akhiratmu. Pentafsiran yang kedua, apabila engkau selesai daripada satu amal soleh, maka sibukkanlah dirimu, bersungguh-sungguhlah engkau untuk mengerjakan amal soleh yang lainnya. Baik, pada ayat yang terakhir, ayat 8, Allah berfirman, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu sahajalah hendak engkau memohon. Ya, maksudnya kita hanya boleh bermohon, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab, Allah mendahulukan perkataan ila rabbika daripada farghab. Kalau kita ikutkan susunan asalnya, sepatutnya ni susunan biasanya farghab ila rabbik, berharaplah kepada Tuhan. Tapi Allah dahulukan wa ila rabbika, baru kemudian farghab. Ini menunjukkan lil hasr, menghadkan, membatasi bahawa kita hanya boleh berharap kepada Allah Ta'ala. Maka harapan kita hanya boleh kita gantungkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita tak boleh gantungkan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kalau kita berharap kepada Allah Ta'ala, kita tidak akan kecewa. Tetapi kalau kita berharap kepada manusia, biasanya kita akan mendapatkan kekecewaan. Ya, jadi antara maksudnya, kata para ulama ni, idza amilta al-a'mal, apabila engkau telah selesai melakukan amalan, ya, farghab ila rabbika fi husulis thawab, maka berharaplah kepada Allah Ta'ala untuk dapat pahala. Ya, wa fi husulil ajr, mendapat ganjaran, wa fil i'anah, untuk mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kun ma'allahi azza wa jalla qabla al-amal wa ba'da al-amal. Ya, selalulah bersama Allah sebelum beramal dan selepas beramal. Ya, sebelum beramal kita bersama Allah, artinya kita kita berniat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lakukan kerana perintah Allah. Selepas kita melakukannya juga sentiasalah beserta Allah, artinya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Ya, ini ada kaitan dia dengan ayat 7 sebelum ni. Kalau kita dah selesai daripada mengerjakan amal-amal soleh misalnya, maka berharaplah hanya kepada Allah untuk mendapatkan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berharap kepada Allah itu sesuatu yang dibolehkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mengapa apabila kita selesai melakukan amal soleh, lalu kita mengharapkan pahala daripada Allah, mengharapkan ganjaran daripada Allah, bahkan mengharapkan syurga daripada Allah, itu tidak ada masalah. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kita telah pun selesai membahaskan surah Alam Nashrah. Ya, bermula daripada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang terakhir. Pada hari ini kita mulakan dari ayat 4 sehinggakan ayat yang terakhir, iaitulah ayat 8. Moga-moga perbahasan kita terhadap surah Alam Nashrah ni menambah ilmu pengetahuan kita, keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kan kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sentiasa percaya akan kemudahan-kemudahan yang akan Allah Ta'ala beri bagi setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.